Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Azim bin Muhammad Halim. Saya merupakan pelajar diploma lepasan ijazah, diploma amalan kehakiman dan guaman syar'i daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, untuk hari ini saya akan bentangkan paper bertajuk Keganasan Rumah Tangga, Isu dan Penyelesaian dalam Kerangka Undang-Undang Sivil dan Syariah. Okey, untuk bahagian pertama ni berkaitan konsep keganasan rumah tangga berdasarkan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 lah. Jadi kalau kita tengok akta ni memberi 8 tafsiran ataupun menjelaskan 8 tafsiran mengenai keganasan rumah tangga. Apa itu keganasan rumah tangga? Jadi of course yang pertamanya memberi tafsiran berkenaan dengan mencederakan mangsa secara fizikal. Bila seorang pasangan ataupun suami itu mencederakan isteri dia secara fizikal, dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga lah. Yang keduanya kita dapat lihat apabila mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Contohnya simpan ataupun kurung isteri dalam bilik 2-3 hari tanpa diberi makanan dan sebagainya, turut dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Begitu juga kalau kita lihat berdasarkan akta ni, dia kata kalau kita lihat bukan sahaja melibatkan pasangan suami isteri, tapi juga melibatkan orang luar ataupun pihak ketiga lah, yang boleh dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga, yang mana dia menyatakan berhubung dengan mangsa atau pihak ketiga untuk mengaitkan kehormatan mangsa melalui apa-apa medium komunikasi. Contohnya kalau kita lihat sekarang ni banyak orang ataupun pihak ketiga yang suka masuk campur masalah rumah tangga dan sebarkan di media sosial, sama ada di Instagram, TikTok dan sebagainya lah. So benda tu berdasarkan akta ni dia boleh dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Okay, seterusnya kita pergi kepada faktor keganasan rumah tangga. Okay, faktor ni apa perkara yang mendorong kepada berlakunya keganasan rumah tangga ni lah. Okay, kita bagi kepada dua. Yang pertamanya faktor dalaman. Okay, faktor dalaman ni kalau kita tengok yang pertama masalah kewangan. Masalah kewangan ni maksudnya pasangan suami isteri itu ataupun suami itu mempunyai beban komitmen yang terlampau tinggi ataupun yang terlampau banyak untuk dibayar pada setiap bulan. Contohnya bayar kereta, bayar rumah dan sebagainya itu sehingga 3,000, 4,000, tapi nafkah kepada isteri ni tidak dapat ditunaikan. So jadinya perselisihan faham antara suami isteri ni sehingga menjurus kepada berlakunya keganasan rumah tangga. So itu adalah faktor yang pertama. Jadi kalau kita tengok dari segi masalah kewangan ni, kita katakan contohnya suami ni culas lah serta mengabaikan nafkah terhadap isteri dan anak-anak. Okey, yang keduanya faktor dalaman ni kita dapat lihat dari segi kesihatan mental lah seseorang tu, yang mana kesihatan mental ni berkaitan dengan tekanan jiwa ataupun tekanan emosi yang berlebihan ataupun yang tidak dapat diuruskan dengan baik lah. Contohnya dia seorang tu pendam masalah seorang diri, tidak tahu bagaimana uruskan dengan baik. Jadi faktor kesihatan mental ni dia nak lepaskan macam mana caranya, dengan dia nak lepaskan melalui keganasan rumah tangga. So dia dapat release tension dan sebagainya, macam tu lah. So itu antara faktor yang menjadi punca kepada berlakunya keganasan rumah tangga. Lagi-lagi bila contohnya time COVID hari tu, semua orang terkurung dalam rumah, tidak dapat bergerak. Bahkan kita tengok bila tak dapat bergerak keluar, sometimes kita tengok suami ataupun isteri ni terkurung dalam rumah sehingga menyebabkan tekanan jiwa dan tekanan emosi. Akhirnya mereka bergaduh sehingga menyebabkan kepada berlakunya keganasan rumah tangga ni.
Dan akhir sekali adalah melibatkan sikap pasangan tidak mengamalkan keharmonian dalam rumah tangga. Ni contohnya macam panas baran, tidak menghormati kan, antara satu sama lain dalam institusi kekeluargaan tu. Begitu juga tidak ada toleransi, maka perkara-perkara ini menyebabkan kepada berlakunya keganasan rumah tangga itulah. Okey, seterusnya faktor luaran. Faktor luaran kita dapat lihat pihak ketiga dan orang luar dalam perkahwinan. Okey, maksudnya kat sini pengaruh orang luar ni sama ada daripada uh, ahli keluarga pasangan tu sendiri ataupun rakan-rakan ataupun orang sekeliling mangsa ataupun pasangan suami isteri itulah. Dia terjadi cenderung akibat contohnya uh, mangsa ni dia nak ataupun seorang ni dia nak cerita ke orang luar untuk dapatkan khidmat nasihat, untuk dapatkan solusi lah macam mana dia nak selesaikan masalah ataupun perselisihan antara dia dan pasangan dia. Tapi bila dia tak dapatkan nasihat yang proper, dia dapatkan daripada pihak ketiga ataupun rakan-rakan, tapi jadi sebaliknya, nasihat tu bertukar kepada masalah yang mana dia, orang ketiga ni bukannya membaikkan hubungan mereka, tapi dia mengapi-apikan. So benda tu menjadi faktor luaran yang menjurus kepada berlakunya keganasan rumah tangga. Okay, yang keduanya adalah kekurangan promosi perkhidmatan perlindungan terhadap keganasan rumah tangga. Ini promosi ni kurang pendedahan lah macam mana pasangan ni ataupun mangsa ni nak ceritakan apa solusi terhadap keganasan rumah tangga ni, apa yang tindakan yang sepatutnya dilakukan. Itu antara faktor yang terjadilah dalam masyarakat menyebabkan peningkatan sebab tak ada pendedahan ataupun tak tahu macam mana nak selesaikan isu ni. Okey, seterusnya isu keganasan rumah tangga ataupun berkaitan dengan bentuk keganasan rumah tangga lah. Okey, kita ada 4: keganasan secara fizikal, keganasan ekonomi, keganasan emosi dan keganasan seksual. Okey, untuk keganasan fizikal ni secara fizikal lah, contohnya cekik, tampar, itu susah nak sembunyikan lah, itu jelas kita maklum. Yang kedua, dari segi keganasan ekonomi, maksudnya pengawalan kebebasan kewangan tu, contohnya dari segi halang kerja, cemburu tak bertempat, manipulasi kewangan, tu antara contoh dia lah. Dan yang ketiganya berkaitan dengan emosi. Emosi ni tidak dapat dilihat secara zahir, tapi contohnya dari segi penghinaan, kawalan ketat berkaitan kebebasan untuk berkawan dan sebagainya, itu dikategori sebagai keganasan emosi lah. Dan seterusnya berkaitan dengan bentuk dia dari segi seksual, yang mana unsur-unsur pemasaan hubungan intim ni antara pasangan suami isteri tanpa kerelaan ataupun contohnya paksa untuk hubungan intim ataupun luar tabi'i, itu dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga lah. Okey, untuk penyelesaian keganasan rumah tangga ni dari segi undang-undang sivil, ada dua punca kuasa yang kita boleh lihat. Kanun Kesiasaan, yang kedua Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Okey, untuk kanun kesiasaan ni contohnya dalam seksyen 352A, contoh dinyatakan jika seorang menyebabkan keganasan jenayah kepada pasangan, maka boleh dihukum dengan pemenjaraan dengan penjara 6 bulan ataupun dengan 6 bulan atau dengan yang boleh sampai 2,000 lah, atau 2,000 denda atau kedua-duanya sekali. Begitu juga pada seksyen 313, jika suami memperlakukan isteri yang mengandung dengan kasar sehingga menyebabkan keguguran, penjara yang boleh sampai 20 tahun. Okey, dari segi kalau kita lihat Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, dalam akta ni dia memperuntukkan berkaitan dengan Interim Protection Order dan Emergency Protection Order. Beza kedua ni adalah siapa yang mengeluarkan perintah tu. Tapi kalau dari segi Interim Protection Order ni, mahkamah yang boleh mengeluarkan perintah, tapi Emergency Protection Order ni dikeluarkan oleh daripada pegawai kebajikan masyarakat lah. Itu beza je lah. Tapi kalau untuk Interim Protection Order ni dikeluarkan sementara menunggu penyiasatan dibuat berhubung dengan keganasan rumah tangga. Maksudnya dalam proses siasatan tu sementara untuk ditunggu untuk didakwa di mahkamah,
bagi kes jenayah, mahkamah boleh keluarkan IPO ni lah. Tapi kalau itu dia ada limit lah dari segi IPO. Tapi kalau Emergency Protection Order ni dia tak ada limit. Dia tak ada limit, tu beza dia. Dan contoh perintah yang boleh kita dapat daripada uh, Interim Protection Order ataupun Emergency Protection Order ni adalah contohnya hak eksklusif penghunian ataupun dan kita juga dapat mangsa ni akan dapat menghalang pelaku daripada masuk kediaman kita. So itu menjamin keselamatan mangsa tu daripada si pelaku lah, menghalang pelaku daripada masuk tempat mangsa tu. Okey, untuk penyelesaian keganasan rumah tangga dari sudut undang-undang syariah, kita dapat lihat, kita ambil contoh wilayah persekutuan lah. Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, wilayah persekutuan 1984, contohnya Seksyen 52H yang mana perintah pembubaran perkahwinan secara fasah dengan alasan lazim menjadikannya kehidupan menderita disebabkan oleh kelakuan aniayanya. So, satu daripada alasan untuk mohon fasah bila mana berlakunya keganasan rumah tangga ni, kita boleh mohon kepada mahkamah lah. Dan ada juga kes telah dicatat dalam kes Hairun lawan Omar 1991 dalam jurnal hukum lah. Mahkamah mendapati adanya perbuatan menyerang isteri walaupun tak kerap, tapi berlaku penganiayaan dan mahkamah membenarkan permohonan plaintiff untuk membawa perkahwinan melalui fasah. Begitu juga keganasan rumah tangga ni dapat dilihat dari dalam Seksyen 50-1 penceraian melalui taklik. Tapi perceraian melalui taklik ni bukannya secara automatik taklik tu terus jatuh bila mana dia cederakan kita. Tapi taklik ni mesti melalui siasatan daripada mahkamah, melalui pembuktian dan perbicaraan setelah disiasat oleh mahkamah bahawa memang jelas berlakunya aniaya ataupun perbuatan khianat ataupun perbuatan yang mencederakan isteri itu jelas melanggar taklik. Maka bila mahkamah dah sahkan, mahkamah dah putuskan jatuh, baru dia jatuh. Sebab taklik ni tidak secara automatik jatuh sebagaimana yang difikir oleh orang awam lah. So itu apa yang saya faham. Dan begitu juga ada kes yang melibatkan taklik ni dalam kes Hasnah lawan Saad lah. So setakat itu saja untuk pembentangan saya pada hari ini berkaitan dengan paper inilah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.